What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Sejak arc Elbaf bermula, Ichiro Oda telah memperkenalkan begitu banyak watak yang luar biasa kuat sehingga ramai peminat mula mempersoalkan semula hierarki kuasa dalam dunia One Piece. Jika selama lebih 2 dekad Gold di Roger dianggap sebagai piawaian tertinggi bagi seorang lanun, kini Oda nampaknya sedang memberi petunjuk bahawa generasi baharu lebih melahirkan seseorang yang mungkin telah melangkaui tahap Raja Lanun itu sendiri, dan individu tersebut tidak lain tidak bukan adalah Maharaja Rambut Merah Shanks. Bagi kebanyakan peminat, idea bahawa seseorang boleh menjadi lebih kuat daripada Roger kedengaran hampir mustahil. Roger bukan sekadar Raja Lanun, dia merupakan simbol kekuatan mutlak pada zamannya. Sepanjang siri One Piece, Oda berkali-kali menggambarkan Roger sebagai individu yang berada di puncak dunia. Salah satu bukti paling jelas dapat dilihat melalui hubungan Roger dengan Whitebeard. Whitebeard yang digelar manusia terkuat di dunia sentiasa digambarkan sebagai satu-satunya individu yang mampu berdiri setaraf dengan Roger. Dalam kata lain, jika Whitebeard adalah manusia paling kuat, Roger pula adalah lanun paling hebat yang pernah mengharungi lautan. Malah ketika Roger sudah sakit tenat menjelang penghujung hayatnya, dia masih mampu bertarung seimbang dengan Whitebeard. Ini menunjukkan bahawa walaupun tubuhnya semakin lemah, tahap kekuatannya masih berada pada kedudukan yang hampir mustahil dicapai oleh orang lain. Kemudian arc Elbaf membawa satu lagi pendedahan besar. Melalui flashback yang melibatkan Loki, Oda menjelaskan bahawa Roger sebenarnya berjaya mencederakan Rock di Zebek ketika musuh tersebut masih belum mencapai tahap kekuatan kemuncaknya. Ini secara tidak langsung mengesahkan bahawa Roger memangnya merupakan individu paling kuat pada eranya, mengatasi hampir semua lanun yang pernah hidup ketika itu. Namun walaupun Roger berada di puncak, Oda kini mula menyusun naratif yang menunjukkan bahawa Shanks mungkin telah melangkaui tahap tersebut. Petunjuk pertama yang benar-benar besar muncul pada chapter 1079. Chapter ini memperlihatkan pertembungan antara Shanks dan Eustace Captain Kidd. Sebelum chapter tersebut diterbitkan, ramai peminat menjangkakan pertarungan sengit antara dua kapten yang memiliki bounty tinggi. Tetapi apa yang berlaku benar-benar mengejutkan. Shanks langsung tidak memberi peluang kepada Kidd. Dengan hanya satu serangan daripada pedangnya, Divine Departure, Kamusari, Shanks berjaya menghapuskan Kidd dan Killer serentak. Seluruh armada Kidd Pirates lumpuh dalam sekelip mata sebelum akhirnya dihancurkan oleh Dory dan Brogy. Apa yang menjadikan chapter ini begitu luar biasa adalah cara Oda menggambarkan haki Shanks. Serangan tersebut mengingatkan ramai pembaca kepada Roger sendiri kerana teknik Divine Departure ataupun Kamusari itu asalnya pernah digunakan oleh Raja Lanun ketika menyerang Kozuki Oden. Namun versi Shanks kelihatan jauh lebih pantas, lebih tajam dan lebih mematikan. Kemudian Oda menambah lagi bukti melalui interaksi Shanks dengan Admiral Ryokugyu. Hanya dengan melepaskan gelombang haki dari jarak yang sangat jauh, Shanks berjaya memaksa seorang Admiral berundur tanpa perlu bertarung. Sehingga hari ini, tak ada watak lain dalam One Piece yang pernah menunjukkan prestasi haki pada tahap sedemikian. Malah menurut maklumat rasmi yang diberikan oleh Oda dalam volume 4 Billion, Shanks memiliki kebolehan haki yang tidak pernah dimiliki Roger sendiri, iaitu Observation Killing. Kuasa ini membolehkan Shanks mengganggu atau memadam keupayaan observation haki lawannya. Dalam dunia One Piece yang sangat bergantung kepada haki, kemampuan seperti ini boleh dianggap sebagai senjata yang sangat menakutkan. Di sinilah muncul persoalan menarik. Jika Roger memiliki haki yang luar biasa tetapi tidak mempunyai observation killing, manakala Shanks mempunyai tahap haki yang standing atau lebih tinggi serta memiliki kebolehan tambahan yang Roger tidak miliki, adakah ini bermakna Shanks sebenarnya telah melangkaui gurunya sendiri? Ramai peminat mula percaya perkara itu, tetapi teori tersebut tidak berhenti di situ sahaja. Satu lagi elemen yang semakin mendapat perhatian adalah pedang Shanks sendiri, iaitu Gryphon. Selama bertahun-tahun, Gryphon hanya dianggap sebagai pedang biasa yang digunakan oleh Shanks dalam pertempuran. Namun perkembangan terkini dalam arc Elbaf mula membuka kemungkinan baharu yang sangat menarik. Dalam chapter 1138, Oda memperlihatkan Shamrock Figureland menggunakan pedang Cerberus. Apa yang mengejutkan adalah pedang tersebut mempunyai kuasa Mythical Swan tersendiri. Lebih menarik lagi, reka bentuk pedang Shamrock mempunyai banyak persamaan dengan Gryphon milik Shanks. Disebabkan Shanks dan Shamrock merupakan saudara kembar, ramai peminat mula membuat spekulasi bahawa Gryphon juga mungkin memiliki kuasa Mythical Swan yang sama unik. Jika teori ini benar,
maka Shanks bukan sahaja memiliki haki paling hebat dalam dunia One Piece, malah turut menggunakan senjata hidup yang mempunyai kuasa Mythical Zoan. Gabungan tersebut boleh menjadikannya jauh lebih berbahaya daripada mana-mana lanun yang pernah wujud sebelum ini. Walau bagaimanapun, petunjuk paling besar sebenarnya datang daripada kisah Loki. Dalam chapter 1170, Oda mendedahkan bahawa Raja Herald pernah menerima kuasa daripada Nerona Imu melalui sesuatu yang dikenali sebagai Death Covenant. Kuasa tersebut menjadikan Herald hampir mustahil untuk dikalahkan. Tubuhnya mempunyai regenerasi tanpa had. Kecederaan serius boleh pulih dalam sekelip mata. Kekuatannya meningkat sehingga ke tahap yang menakutkan. Menurut Skop Pegaban, jika Herald meninggalkan istana dalam keadaan tersebut, seluruh dunia mungkin akan menghadapi bencana yang tidak dapat dihentikan. Dalam erti kata lain, Herald ketika itu sudah melangkaui tahap kebanyakan legenda era lama termasuk Roger dan Rox. Namun Herald akhirnya ditewaskan oleh Loki menggunakan kuasa Nidhogg miliknya. Loki berjaya mengatasi dan membunuh bapa dia sendiri. Inilah bahagian yang paling menarik. Beberapa tahun kemudian, Shanks pula berjaya menghentikan Loki. Menurut Skop Pegaban, sebelum kemunculan Shanks, tiada siapa pernah berjaya menghentikan Loki, tetapi Shanks melakukannya. Jika kita mengikut logik kuasa yang sedang dibina oleh Oda, rantainya kelihatan seperti ini. Herald lebih kuat daripada legenda era lama. Loki mengalahkan Herald. Shanks pula menghentikan Loki. Walaupun sistem kuasa One Piece tidak selalu berfungsi secara matematik, susunan naratif ini jelas memberi gambaran bahawa Shanks berada pada tahap yang sangat luar biasa, malah mungkin lebih tinggi daripada Roger sendiri. Dalam era semasa One Piece, hanya beberapa individu sahaja yang benar-benar boleh dianggap berada di puncak dunia. Sudah tentu nama pertama adalah Nerona Imu. Sebagai Raja Dunia, Imu masih menjadi misteri terbesar dalam siri ini. Kuasa sebenarnya masih belum diketahui sepenuhnya dan dia kelihatan berada pada tahap yang melampaui hampir semua watak yang lain. Selepas itu, nama yang paling menonjol adalah Shanks. Dia memiliki haki paling hebat. Dia mempunyai pengalaman bertarung selama berdekad-dekad. Dia dihormati oleh semua Yonko. Malah kerajaan dunia sendiri kelihatan berhati-hati apabila berurusan dengan Shanks. Apa yang lebih menakutkan adalah kita masih belum melihat kuasa sebenar Shanks sepenuhnya. Sebahagian besar pertarungannya masih berlaku di luar panel manga. Orang sengaja menyembunyikan banyak rahsia mengenainya. Ini bermakna kemungkinan besar apa yang telah ditunjukkan setakat ini hanyalah sebahagian kecil daripada kekuatan Shanks. Namun seperti mana-mana mentor dalam kisah shonen, nasib Shanks mungkin sudah ditentukan sejak awal. Walaupun dia kini kelihatan lebih kuat daripada Roger, Oda sudah memberikan petunjuk bahawa individu yang bakal melampaui semua orang adalah Monkey D. Luffy. Sama seperti Roger membuka jalan kepada generasi seterusnya, Shanks pula mungkin sedang menjadi batu loncatan terakhir sebelum Luffy mencapai puncak dunia. Buat masa ini, Shanks mungkin boleh dianggap sebagai lanun paling kuat yang masih hidup. Tetapi, apabila saga akhir semakin menghampiri penghujungnya, persoalan sebenar bukan lagi sama ada Shanks lebih kuat daripada Roger. Sebaliknya, persoalannya adalah berapa lama lagi Shanks akan kekal di puncak sebelum Luffy akhirnya mengambil tempat tersebut dan menjadi Raja Lanun yang baharu. Dan jika Oda benar-benar sedang membina naratif ke arah itu, maka kita mungkin sedang menyaksikan era terakhir Maharaja Rambut Merah sebagai individu paling hebat di lautan sebelum fajar baharu milik Monkey D. Luffy akhirnya tiba. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimis Koverto, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.